Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan imam, ahli Jawatankuasa Masjid Negeri Arau Perlis kerana pada malam ini insya-Allah menyediakan tempat dan kita berkesempatan untuk kita adakan sebuah forum yang bagi saya alhamdulillah hebat tajuknya, yang mana tajuk forum kita pada malam ini para jemaah sekalian dan sidang penonton adalah Isra' Mi'raj antara pengajaran dan i'tibar. Sebelum itu saya nak perkenalkan kepada sidang jemaah, sidang penonton sekalian, ahli panel kita pada malam ini. Yang mana yang berada di sebelah saya, para jemaah sekalian, ni kalau siapa tak kenal mungkin bukan orang Perlis, kan? Tapi kalau kenal memang masya-Allah masyhur dan banyak jasa beliau di Perlis. Yang tak lain tak bukan adalah Al-Fadil Ustaz Ahmad Sirajuddin bin Abdul Sattar, merangkap Imam Besar Negeri Perlis dan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah dan Takmir Jabatan Agama Islam Perlis. Dan sebelah hujung sana, tuan-tuan dan puan-puan, adalah Dekan Fakulti Pengajian Islam, iaitu Dr. Abdul Basir bin Awang. Jadi kalau dengar kepada ahli panel tu masya-Allah, hebat masya-Allah. Jadi untuk makluman ahli panel dan sidang hadirin sekalian, panel ataupun sesi kita pada malam ini kita akan bahagi kepada dua sesi, yang mana yang sesi pertama setiap ahli panel diperuntukkan masa sebanyak 15 minit, dan pusingan yang kedua ataupun sesi yang kedua setiap ahli panel diperuntukkan masa sebanyak 10 minit, dan sesi yang terakhir ialah saya sendirilah untuk kita gulung ataupun kita buat kesimpulan tentang forum ini para jemaah sekalian. Jadi insya-Allah kita akan teruskan kepada forum kita pada malam ini, yang mana yang tajuk yang tadi kita dah sebut, Isra' dan Mi'raj antara pengajaran dan i'tibar, yang patut kita ambil dalam kehidupan kita para jemaah sekalian. Jadi Isra' dan Mi'raj, bila kita bahaskan, bila kita ungkapkan perkataan Isra' dan Mi'raj, ada antara kita yang percaya 100% alhamdulillah mempercayai perkara-perkara ghaib, dan ada antara kita yang tak percaya. Dia kata betul ke perkara ini berlaku, kan, dengan naik burak lagi, kan, tunggangan Nabi SAW. Jadi mungkin Al-Fadil Ustaz Sirajuddin dapat memberikan sedikit ataupun beberapa dalil yang membuktikan terjadinya Isra' dan Mi'raj kepada Nabi SAW. Falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Adinda Ustaz Farhi, yang bahagia Kekanda Dr. Abdul Basir, Dekan Fakulti Pengajian Islam KUIP, ahli Jawatankuasa Masjid, para urustia dari Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, urustia dari Kolej Universiti Islam Perlis KUIP, tuan-tuan perempuan muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ni dalam forum Isra' dan Mi'raj, yang mana ini anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam dan Fakulti Pengajian Islam KUIP yang diadakan di Masjid Negeri Perlis. Jadi Isra' dan Mi'raj ni kita kata
Setiap tahun kita bincang, ibarat macam kita lalu dekat satu tempat, sampai kat tempat ni kita cerita, inilah tempat sejarah dia. Sampai dekat satu tarikh mana-mana, tarikh ni ada berlaku sesuatu. Macam itulah keadaan dia. Sebenarnya bukan ini satu peristiwa yang baru, ini peristiwa yang lama dan nak diulang tayang, diceritakan. Kan? Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, bunyi berdengung pula noh. Okey. Isra dan Mi'raj, peristiwa ni peristiwa yang dah berlaku. Kalaulah berlaku sekarang ni, mungkin orang tak pelik lah. Kalau kawan kita main jumpa kita, dia kata semalam aku naik bulan malam. Kan, naik ke bulan. Jadi selepas kipi ke bulan tu singgah dekat Marikh sat. Kan, lepas tu turun baru sembahyang subuh. Mungkin orang rasa tak pelik sebab ni dah ada teknologi yang canggih yang boleh naik ke langit sana tu, yang kita kata Dr. apa dah? Muzaffar. Kan, Dr. Muzaffar, Syekh Muzaffar. Dari Rusia, stesen Rusia tu naik ke angkasa lepas lebih kurang 200 km ke atas. Kan? Mungkin zaman dulu orang pelik lah kalau orang naik ke kapal angkasa ni. Tetapi Isra dan Mi'raj ini berlaku pada malam yang sama dalam keadaan sistem teknologi pengangkutan pada ketika tu. Dari Mekah nak pi ke Baitul Maqdis pun ambil tempoh berminggu-minggu, apatah lagi nak naik ke langit pula. Kan, kita sekarang ni mungkin tak ada masalah, mungkin tuan-tuan boleh percaya, tapi zaman itu zaman yang mana kan, sampaikan Tuhan kata wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira, ayat ke-60 surah Al-Isra. Tuhan kata tentang Al-Mi'raj ni, wa nukhawwifuhum, kami nak bagi amaran kepada mereka dan tidaklah menambah untuk mereka melainkan tughyana, manusia jadi melampau lagi. Nak cerita Isra dan Mi'raj, pagi bila Nabi cerita tu, ada hak Islam jadi kapiak bodoh. Kan, nak cerita pelik Muhammad, tak logik langsung. Kan, ini sebahagian daripada perkara ghaib. Perkara ghaib inilah perkara yang tak logik tuan-tuan sekalian, tetapi inilah tanda ciri-ciri orang yang bertakwa. Kan, dalam ayat pertama, kedua, ketiga surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tuhan berfirman Alif Lam Mim dzalikal kitab, Tuhan kata demikianlah ni kitab ni la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah cerita ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama Tuhan kata alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang beriman dengan perkara ghaib, syurga, neraka, pahala, dosa, malaikat, benda hari kiamat, benda yang dah berlaku semua, ini perkara ghaib. Tetapi seolah macam inilah kita sebagai hamba, benda yang tak logik kita terpaksa percaya, kita dipaksa oleh Tuhan untuk percaya. Itu tanda takwa kita. Malaikat kita tak nampak pun, tak nampak kan, cari malaikat kat mana kita kata tak ada. Tapi malaikat yang menjaga kita, malaikat hafazah ada malaikat raqib dan atid ni. Cuma kita tahu malaikat maut pun mungkin ada, tak tahu dia pedor siapa malam ni kan tak tahu siapa ni kan, panel hak kat depan ni kan tuan-tuan hak malam ni mungkin dia mai tengok, oh ni okeylah ni malam ni nampak hak seorang tu satgi kita ambil masa lepas balik, satgi dia naik motor lepas traffic light tu, lampu hijau dia nampak warna merah. Tu dia kan, siapa naik motor, nasib baik naik kereta, nasib baik aku naik kereta malam ni, dok lagi lah, tak mati lagi. Kita tak nampak malaikat, tetapi ini sebahagian daripada perkara ghaib. Sebab tu orang yang cerdik sangat dia jadi sesat.
Sebab dia fikir otak dia mengatasi perkara ghaib. Kan, jadi Isra dan Mi'raj sebagai satu ujian yang Allah nak uji umat Islam di zaman itu. Kan? Cuma di zaman sekarang ni kita rasa bila naik cerita sampai langit pertama, langit kedua, langit ketiga, hak tu perkara ghaib mah. Kan? Jadi tuan rahmatullah sekalian, dari sudut dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang pertama surah Al-Isra, surah yang penjenamaan dia nama khusus Al-Isra. Ada 111 ayat dalam surah Al-Isra, ada 2 ayat sahaja yang Allah membicarakan. Satu pasal Isra, perjalanan dari Baitullahil Haram sampai ke Baitul Maqdis, dan satu ayat lagi Allah membicarakan satu perkara yang berkaitan dengan Al-Mi'raj. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang memperjalankan hamba dia suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berkati sekelilingnya. Allah nak tunjuk tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Mungkin sebab ada Al-Basir dekat hujung itulah pengarah pilih Dr. Abdul Basir untuk bicarakan Isra dan Mi'raj. Maha suci Tuhan. Ayat ini bila kita tengok cerita yang pelik bukan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Tuhan kata Asra, Tuhan yang memperjalankan hamba dia, bukan Muhammad jalan sendiri. Kan, Muhammad naik borak tu siapa yang cipta? Naik Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, tak pelik ada borak tu. Kan, binatang borak sejenis binatang besar sikit pada himar, kecil sikit pada bagal. Bagal ni satu binatang kacukan antara himar dan kuda, dapat bagal. Yang Piramli duk sebut bodoh macam bagal. Kan, bagal tu dia besar pada himar. Borak ni dia besar sikit pada himar, kecil sikit pada bagal. Okey. Jadi nak cerita dalam ayat ni ialah berapa minit ni? Maulah. Kita dah usah cakap macam masjid sendiri, padahal kita ada tetamu pada malam ni. Okey. Dalam ayat tu kita jangan anggap pelik, sebab tu Tuhan kata Maha suci Tuhan. Tuhan yang memperjalankan hamba dia. Jadi tak peliklah. Sebab kuasa, power yang ada pada Tuhan setakat nak perjalankan Muhammad naik ke langit, tak ada isu. Kan, berlaku pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Saya tak sebut minal Masjidil Haram, Tuhan sebut dengan jelas daripada Masjidil Haram. Tiba-tiba mai orang sejarah sebahagiannya kata dak, bukan dari Masjidil Haram, dari rumah Ummu Hani. Ummu Hani ni kepada Sayyidina Ali. Kan, dikatakan dalam sejarah tu Nabi pada malam berlakunya Isra, dia berada di rumah Ummu Hani, semayang dengan Ummu Hani apa semua ni. Lepas tu dari situ naik ke, dari situ pi ke Masjidil Aqsa. Bercanggah dengan Al-Quran. Tiba-tiba hak ni lah yang masuk dalam sejarah, dalam silibus anak-anak kita belajar kat sekolah. Kan, ayat Al-Quran Tuhan sebut dah. Tuhan kata daripada Masjidil Haram mai manusia pi reka kata daripada Ummu Hani. Macam setengah orang dah. Tuhan cerita dia di langit. Ada orang pula kata dak, Tuhan ada berada di mana-mana. Tengok, orang suka bercanggah dengan Tuhan. Tuhan sebut dengan diri jelas, orang pi reka kot lain. Kan,
ke Masjidil Aqsa yang Tuhan berkati sekelilingnya. Masjidil Aqsa pada ketika tuan-tuan sekalian, masa tu Islam tak kuasai masa tu di bawah pemerintahan Rom, kan? Jadi Nabi pergi ke masjid itu, dari situlah berlakunya Mi'raj. Tetapi ayat pertama Tuhan tidak mengisyaratkan tentang berlakunya Mi'raj. Sebab tu ada pandangan ulama ni gigi anti hadis. Dia kata tak ada pun Al-Quran cerita pasal Mi'raj. Isra' ada, kan? Sebenarnya dalam hadis yang sahih berlambak Tuhan cerita tentang perjalanan Mi'raj. Antaranya hadis Imam Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari pun ada. Yang dalam Imam pada riwayat Imam Bukhari, Nabi cerita suatu malam aku berada dekat Hijr Ismail, kan? Lepas tu pada musyrikin Mekah tanya dia, Muhammad cuba cerita sikit dekat Baitul Maqdis macam mana. Jadi malam tu Tuhan perjalankan Nabi ke Baitul Maqdis. Sampaikan Nabi kata, selepas ni kalaulah musyrikin Mekah tanya aku pasal Baitul Maqdis, aku boleh cerita satu persatu sebab Tuhan perjalankan aku ke situ, kan? Maksudnya Hijr Ismail ni kat mana? Dekat Masjidil Haram lah, kan? Lepas tu cerita bagaimana dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit. Langit pertama jumpa Nabi Adam. Semua roh yang baik, roh yang jahat, semua ada langit pertama. Tiba-tiba mai kepercayaan orang kita, roh berada dekat kubur. Hantu Kak Limah ada kat kubur. Kan? Orang kita percaya kalau siapa mati kena bunuh, roh dia tak tenang, dia duk cari aku nak balas dendam ni. Kan? Apa dia? Pontianak harum sundal malam. Ustaz pun tengok cerita hantu juga. Kan? Tu model ceramah tu. Kan? Semua kepercayaan Hindu, kan? Cerita hantu kita itu khurafat dia. Kita anggap roh ni tak naik ke langit. Padahal Isra' dan Mi'raj, semasa Mi'raj, langit yang pertama ada roh yang baik sebelah kanan Nabi Adam, roh yang jahat sebelah kiri Nabi Adam. Nak cerita roh baik ke jahat, semua langit pertama. Langit kedua jumpa Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit yang ketiga Nabi Ibrahim, tak lupa dah, Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima, moderator dia kena bersedia ni saja nak test, kan? Sebab ustaz pun lupa semua. Kan? Okay. Dia ada Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selamat boleh jawab sebab live ni. Kan? Sampailah ke Sidratul Muntaha. Nak cerita Tuhan kat mana? Tuhan kat mana? Tuhan di langit. Kalau Tuhan di mana-mana, tak berlaku Isra' Mi'raj pun tak apa, kan? Tiba-tiba mai akidah kata Tuhan tak bertempat, Tuhan di mana-mana. Padahal cerita Isra' dan Mi'raj jelas Allah jumpa, Nabi jumpa Allah kat mana? Sidratul Muntaha. Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, dari sudut dalil banyaklah selain pada ayat pertama surah Al-Isra', ada ayat 60 di situ Tuhan jelaskan isyarat tentang berlakunya Mi'raj, dan banyak hadis-hadis yang sahih juga membicarakan tentang Isra' dan Mi'raj berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillah, Alhamdulillah. Sidang penonton, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, panjang dan lebar. Mudah-mudahan kita ada manfaat ataupun ada pengetahuan yang bertambah hasil daripada perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz. Jadi secara kesimpulannya para jemaah sekalian, kita sebagai orang Islam wajib beriman, ya,
wajib beriman kepada Isra' dan Mi'raj. Daripada dalil ataupun bersandar daripada dalil daripada Al-Quranul Karim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi itu dalil yang jelas, ya, dalil yang jelas kita sebagai orang Islam yang beriman untuk mempercayai akan perkara-perkara gaib, terutamanya tajuk yang kita bahaskan pada malam ini, Isra' dan Mi'raj, yang berlaku ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dikatakan Isra', Mi'raj, apa itu Isra'? Apa itu Mi'raj? Ya, Isra' adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah Al-Mukarramah ataupun orang kata Kaabah di Masjidil Haram menuju ke Baitul Maqdis. Itu Isra'. Dan Mi'raj adalah pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perjalanan ini, perjalanan Isra' dan Mi'raj ini, ada perkara-perkara yang telah berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang kita dengar tak pernah dengar pun, macam tak betul. Sebab itulah apa-apa sekalipun mesti berpandu kepada dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab tak pernah dengar. Dan yang kedua, kita dengar betul, duk pernah dengar dalam Al-Quran, ustaz duk sebut dalam Al-Quran. Jadi di sini saya nak ajukan soalan kepada Al-Fadil Dr. Basir bin Awang. Dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rihlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Isra' dan Mi'raj, adakah ada peristiwa yang sahih yang berlaku, dan apa peristiwa yang tak sahih yang berlaku yang sering diperkatakan orang ramai? Contoh, bila sampai di Sidratul Muntaha dikatakan malaikat tak boleh naik, dan benda tu sering kali kita duk dengar orang duk kata kan. Jadi apa pandangan doktor tentang perkara-perkara tersebut? Dipersilakan, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Saudara pengurusi majlis, sahabat saya Tuan Imam Ustaz Sirajuddin Abdul Sattar, seterusnya tuan-tuan imam Masjid Negeri, ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah, dan juga penonton yang mengikuti secara langsung. Alhamdulillah, pertama kalinya kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita dapat bersama-sama di rumah Allah ini dalam rangka kita nak membincangkan satu tajuk yang merupakan satu mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada junjungan besar kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Maknanya, janganlah kamu membuat pendirian ataupun kamu berkata-kata dalam perkara-perkara yang kamu tidak mengetahui. Hal ini cukup banyak dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak bagi kita ni bercakap, apatah lagi kita membincangkan perkara-perkara yang pakat-pakat tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, kita nak kena tambah, kita nak kena mungkin kurang. Kalau seorang yang mengajar, penceramah, mungkin dia perlu tambah haji, maknanya kata-kata supaya ceramahnya itu menarik. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, itu sebagai mukaddimah kepada soalan yang diajukan kepada saya berkenaan dengan cerita-cerita yang tidak ada asalnya. Maknanya
yang lemah ataupun yang sememangnya tidak ada pun di dalam hadis-hadis berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Pertama sekali, kita mendengar banyak cerita tentang Isra' dan Mi'raj ini. Lama dah, macam Ustaz Tuan Imam sebut tadilah, tiap-tiap tahun kita duduk mendengar ceramah Isra' dan Mi'raj. Dan tuan-tuan pun dah tahu cerita itu di langit pertama, ataupun secara ringkas saya sebut dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini seolah-olah ada macam 6 peringkat. Peringkat yang pertama adalah peringkat sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj. Kita tahu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 perkara utama yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk buat apa sahaja. Tapi peristiwa-peristiwa sebelum itu ada sebab musababnya. Wafatnya Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ammun Nabi Abu Talib mati pada tahun yang sama. Kemudian orang Islam dianiayai, diboikot oleh orang musyrikin Mekah. Dulu ada Abu Talib, sekurang-kurangnya Abu Talib ni boleh tahan jugalah untuk pertahankan anak menakan dia, anak saudara kepada Abu Talib ini. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempatnya, Nabi pergi ke Taif untuk berdakwah. Apa yang Nabi dapat, tuan-tuan dan puan-puan? Semua kita tahu peristiwa itu. Disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Maka Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada tujuan Isra' Mi'raj ini selain linuriyahu min ayatina adalah untuk litasliyatin Nabi SAW, untuk menghiburkan Nabi. Pada tahun itu tahun yang sedih. Jadi Allah SWT nak hiburkan Nabi untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu marhalah ataupun peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua, Isra' ataupun Asra itu, perjalanan malam pergi ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian yang ketiganya, naik ke atas. Itu dia panggil Mi'raj. Mi'raj ni asal sebenarnya boleh kita gunakan untuk tangga naik atas tu. Antara istilah perkataannya adalah Mi'raj. Kemudian keadaan di Sidratul Muntaha. Kemudian perjalanan balik. Dan akhir sekali peringkat yang terakhir, seperti mana yang disebut oleh Tuan Imam tadi, Nabi sampai di kota Mekah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, banyak peristiwa-peristiwa baik yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengiktibaran kepada kita. Dan hadis-hadis yang sahih pun jelas. Dan sememangnya hadis-hadis berkenaan dengan Isra' dan juga Mi'raj ini, dia punya darajah dia adalah mutawatirah. Jadi bila mutawatirah ini, sepatutnya kita ini umat Islam tak perlulah nak tambah-tambah cerita lagi, cukup dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Sehingga kan sekurang-kurangnya 26 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj ini. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, baik, saya cuba ringkaskan dengan beberapa peristiwa yang memang benda ni sahih, perkara ini adalah sahih. Yang pertama tadi tentang burak, walaupun akal kita tak boleh, tetapi apatah lagi akal orang zaman itu. Zaman kita ni macam, tapi duk tengok-tengok, ada pesawat yang boleh mencapai 1000 km sejam, bahkan lebih daripada itu. Kalau maknanya Mekah nak pergi Madinah ni mungkin 1000 lebih sikit je. Kalau kenderaan kita hari ini mungkin kita kata dalam sejam ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sejam. Naik atas kita tak tahulah jarak dia terlalu mana. Tapi maknanya kalau zaman hari itu
memang dari segi akalnya tak boleh terima dah jarak itu dalam masa satu malam. Tuan-tuan dan puan-puan, ini yang disebut sebagai mukjizat. Mukjizat ni maknanya asasnya ada, asas untuk peristiwa tu ada, tapi kita tak mampu buat. Macam Quran yang ada pada yang kita duk baca itu, asas untuk kita challenge Al-Quran itu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, boleh, asasnya ada, tapi mampukah? Kita tak mampu. Itu nama dia mukjizat. Jadi peristiwa Buraq yang tu betul, tuan-tuan dan puan-puan, terdapat dalam hadis yang sahih. Saya akan cerita yang tak sahihnya. Yang pertama ni sahih. Kemudian berkenaan dengan Nabi di offer dengan araknya, dengan susunya, kita terbayang takkan Allah offer kepada Nabi arak haram. Tuan-tuan dan puan-puan, waktu tu mana haram lagi. Waktu tu arak tak haram lagi. Jadi maknanya di offer arak itu tidak ada masalah sebab belum diharamkan lagi. Tapi Nabi pilih susu, yang tu pun tidak ada masalah, yang tu betul. Dialog Nabi SAW dengan para anbiya yang disebut di langit, setiap lapisan langit, yang tu pun betul, tidak ada masalah. Kemudian di Sidratul Muntaha, okey. Kemudian yang 50 dialog Nabi kita sallallahu alaihi wasallam difardukan 50, kemudian dialog dengan Nabi Musa. Berlaku kita sebut perminta diskaun sampai akhir sekali. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Malu nak pergi minta diskaun lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai 5. Nabi Musa beritahu dah, 5 waktu pun umat engkau tak boleh, umat aku dah cuba dah. Betul tak 5 waktu kita tak mampu? Tuan-tuan dan puan, umat Muhammad ada juga kebenarannya. Hak dalam masjid ni tak ada masalah apa, masalahnya hak tak kena masjid. Ada semayang yang ikut dan dia, ikut waktu dia, bukan waktu semayang, waktu dia nak semayang. Rasa hari ni tak larat semayang, tinggal dalam pampahan. Yang Nabi Musa bagi tahu tu betul. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, 5 waktu itu sebenarnya boleh dilaksanakan oleh umat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, baik saya terus ke, terdapat peristiwa-peristiwa yang ditambah, direka. Tuan-tuan dan puan-puan, ini yang nak jawab kepada soalan moderator ni. Setelah diperhati tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa kategori tambahan-tambahan ataupun benda-benda yang diadakan ini. Yang pertama adalah memang tak betul pun, minta maaf, yang pertama asasnya ada, tapi ditokok tambah. Contoh, kan Buraq tadi kita dah sebut dah. Tuan-tuan pernah tak jumpa hak dalam dia orang dia buat lakaran itu, Buraq itu dengan kepala orang. Dah ustaz dah sebut dah tadi kan, binatang dah dia bubuh kepala orang. Dalam perempuan, mungkin di kalangan orang Melayu kita ni saya ingat tak apa nak terkenal sangat, tapi di sebelah mungkin sebelah India apa semua tu terkenal. Nak tunjuk lagi ini Buraq dia, ini perkara yang memang maudhu', tak betul langsung. Bahkan boleh menyalahi akidah Islamiyah. Kenapa? Sebab ini adalah perkara sam'iyat. Perkara sam'iyat ni kita hanya dengar saja. Kita hanya dengar, kita yakin apa yang diceritakan kepada kita. Itu yang pertama, saya ringkaskan. Kemudian disebut oleh tuan moderator tadi, di Sidratul Muntaha, selepas di Sidratul Muntaha ada kawasan yang Jibril tak boleh pergi. Jibril tak boleh pergi. Betul dah Sidratul Muntaha. Nak tunjuk lagi, seperti mana hadis ni sebut, iza anta taqaddamta, Jibril kata, jika engkau wahai Muhammad lepasi kawasan ini, ikhtaraqta, maknanya kau dapat pergi.
idza taqaddamtu ana, kalau aku pi juga, ihtaraktu maknanya aku terbakar. Betul ke benda ni tuan-tuan dan puan-puan? Tak betul. Ini tidak lain tidak bukan orang direka nak tunjuk bahawa kebesaran Nabi SAW. Kita akui Nabi SAW makhluk yang mulia, lebih mulia daripada malaikat, tapi tak sampailah nak mereka-reka hadis. Nak tunjuk lagi Jibril ni tak ada kelah nak dibandingkan dengan Nabi SAW. Tu tak kira lagi pakai pakaian mana, pakai kasut apakah, wallahu alam. Tuan-tuan dan puan-puan, ini semua perkara-perkara yang diada-adakan. Memang kita, Nabi kita adalah makhluk yang manusia, makhluk yang mulia, termulia, tapi mereka-rekakan benda yang tidak ada, tak datang daripada Nabi, itu adalah perkara bid'ah yang cukup besar, terutamanya melibatkan hadis-hadis yang mutawatir dan juga yang melibatkan soal akidah. Yang seterusnya, cerita yang ketiga. Yang ketiga ni tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana Nabi diceritakan, ketika mana Nabi naik Mi'raj tadi, Nabi diperlihatkan ada malaikat tengah duduk susun bata. Labina minal zahabi wal fiddah. Bata lah, bata daripada emas dan juga perak. Okey, tak apa, Nabi tak kata apa. Mungkin ini cerita muhung. Maknanya orang nak kata hadis, bukan hadis ni memang maudu'i, direka-reka. Bila balik tengok mereka berhenti, malaikat tu berhenti. Jadi Nabi tanya kepada Jibril alaihissalam, ni pasal apa berhenti pula dah? Takkan tak dapat upah kot. Kalau kita ayalah kan, hang tak bagi upah mana boleh. Kering peluh 2 bulan dah ni. Bukan kata berapa hari ni, 2 bulan dah tak bagi. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi Jibril bagi tahu mereka tadi bila naik tu, mereka duk terus kerana orang yang tuan punya istana itu, bukan rumah tu, istana itu berzikir kepada Allah. Bila Nabi SAW turun, mereka berhenti. Pasal apa? Pasal kawan tu berhenti daripada zikrullah. Nak cerita lagi siapa yang zikir tak henti-henti, malaikat terus buat istana. Adakah benda ni tuan-tuan dan puan-puan? Saya ulang sekali lagi, ini adalah suatu pembohongan terhadap Nabi SAW. Baik, saya ringkaskan lagi, ada 1, 2, 3 perkara lagi yang hadis-hadis yang saya sebenarnya tak mau sebut hadis, tapi benda yang bohong kepada Nabi SAW. Jadi kalau tuan-tuan dengar, ini semua pembohongan terhadap Nabi. Cukuplah dengan apa yang kita baca dalam hadis mutawatir dengan 26 sahabat Nabi yang meriwayatkan, dan juga hadis-hadis yang panjang daripada Anas radhiyallahu anhu. Cukup yang tu. Antara yang lain ni nak tunjuk lagi, tuan-tuan puan-puan, ada golongan yang begitu ta'assub kepada Nabi. Perkataan ta'assub ni memang totally adalah negatif. Kalau tuan-tuan rasa aku ni sayang kepada Nabi, cukuplah dengan hubbun Nabi ataupun tamassak bi kitabillah wa sunnatin Nabi SAW. Bukan ta'assub. Perkataan ta'assub itu totally adalah negatif. Yang pertamanya, bila Nabi naik, maka teriak bumi ni. Tak tahulah tuan-tuan pernah jumpa ke? Tak jumpa lagi senang. Kalau tapi bala ni ustaz cerita juga, dengar juga. Ini adalah orang yang ta'assub, angkat Nabi itu seolah-olah apa kita tak tahu. Yang keduanya adalah di Lauh Mahfuz ataupun di Arsh Allah itu ada tulis perkataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di rumah kita tak apalah, tuan-tuan boleh gagah. Ni sampai di Arash. Di Arash dia ingat di Arash tu macam hak perangai kita pakai tulis di rumah tu. Baca dak pakai tulis ya. Dah, tuan-tuan dan puan-puan. Lagi yang salatun Nabi SAW raka'atain 'inda qubrai Ibrahim wa Isa. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi semayang di kubur Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Isa. Yang Nabi semayang di Masjidil Aqsa dengan para anbiya,
Lepas ni kubur pula dah. Kok mana cerita kita tak tahu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, ini perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kita. Cukup dengan apa yang kita baca, yang kita dimaklumkan oleh para ustaz, asatizah, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Dengan cerita-cerita yang kita baca itu, tuan-tuan dan puan-puan, sebab Allah kata linuriyahu min ayatina, Allah nak tunjuk kepada Nabi ayat, maka kita ni bila dengar saja hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj, kita harap yang tu boleh meningkatkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Abdul Basir bin Awang atas pencerahan yang amat bermakna. Jadi di sini para jemaah dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya sendiri pun rasa takut dan pelik dengan golongan yang suka mereka atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ancaman baginda dalam hadis riwayat Bukhari, "Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Dan barang siapa yang telah mencipta sesuatu perbuatan ataupun menukilkan apa-apa perbuatan dengan sengaja ke atas aku, merujuk kepada Nabi SAW, maka dia telah menempah tempat ke dalam api neraka. Jadi fikirkanlah kepada sesiapa yang suka apa-apa sikit tanpa ada dalil yang sahih, suka sungguh dia bersandar kepada Nabi SAW. Jadi ini satu perbuatan yang bahaya para jemaah dan penonton sekalian. Dan kita sebagai orang awam hendaklah selidik dahulu sebelum kita mengamalkannya. Jadi sekarang ni masuk waktu Isya dan kita bagi ruang untuk muazzin azan. Dia pelagor dia punya ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله. Alhamdulillah, sidang penonton dan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang ini kita memasuki pusingan yang kedua. Yang mana pusingan yang kedua ini kita akan peruntukkan masa selama 10 minit kepada setiap panel. 10 minit lah. 8 minit. Dipotong penalti. Jadi nak sebut di sini para jemaah sekalian, Nabi SAW bila baginda bergerak daripada Mekah ataupun Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, kemudian pergi ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadiah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadiah tersebut kita tengok zaman sekarang ni ada yang malas nak buat, ada yang tak buat langsung, ada yang lambat-lambat nak buat. Apa dia? Tuan-tuan, puan-puan sidang penonton sekalian, solat. Hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah solat yang kita buat ni. Yang kita main masjid 5 kali satu hari kan. Difardukan ke atas kita orang Islam. Jadi Ustaz Al-Fadhil Ustaz Sirajuddin, pensyariatan solat ni berlaku ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan hadiah kepada umat Islam lah kita sekarang ni. Jadi mungkin Al-Fadhil Ustaz dapat ceritakan serba sedikit tentang solat, kelebihan dan kebaikannya kepada kita orang Islam. Falyatafaddal mashkura. Bismillah. Terima kasih moderator. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, saya tertarik dengan apa yang Dr. Basir sebut tadi itu tentang antara perkara yang palsu yang dinisbahkan dalam cerita Isra' dan Mi'raj ialah tentang apabila Jibril sampai ke langit 7 nak naik ke Sidratul Muntaha, sangkut tak boleh nak naik, kan? Ni antara benda batil. Tetapi golongan yang duk sensasikan cerita ni, golongan ni juga dulu tak ada cerita ni, lah ni dia main cerita baru. Capal pula yang naik ke Sidratul Muntaha. Lagi dahsyat lah ni, kita tengok ada beberapa poster. Kemarin kita dah tengok salam Isra' Mi'raj. Dulu salam satu Malaysia. Lah ni macam-macam salam. Salam subuh, salam tahajud, salam duha. Salam duha ni untuk subuh lewat. Kan? Jadi macam-macam salam. Jadi sebahagian poster yang mereka duk passing kemarin tu ada gambar capal. Kan dia buat Sidratul Muntaha, gambar capal ke atas tu. Nak cerita capal ni special tak special dia, malaikat Jibril tak sampai ke Sidratul Muntaha, capal sampai. Ustaz kata apa tadi? Bukan cerita bohong, cerita mohong. Kan orang utara kalau sebut bohong tu rasa tak ada apa sangat, cerita mohong. Kan Allahu Akbar, dahsyat sungguh. Hadis palsu pun tak ada pasal capal tu. Bukan kata hadis sahih, hadis palsu pun tak ada. Punya hak mereka ni. Last kali kita tengok hak duk sensasi cerita ni, rupanya menega capal. Kan dia duduk menega selipar Jepun tak apa nak laku dah. Okey. Ini ada nak lepas 8 minit ni. Okey, kemudian tonton tengok di sebalik cerita ni. Kan? Tadi Dr. Basir sebut sebab yang kita kata tahun sedih ni kematian Abu Talib, kematian isteri baginda SAW Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kan pi Taif dakwah tak diterima. Kan Tuhan sebut asra bi abdi, Tuhan perjalankan hamba dia. Tuhan nak bawa Nabi berjalan. Kan bawa Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa kaitan masjid
Dan Mi'raj pula naik ke langit Sidratul Muntaha tu, terima solat lah pula. Di situlah bagaimana kita nak tengok keistimewaan Isra' dan Mi'raj ialah pensyariatan ibadah solat special. Sebab tu tidak ada ibadat khusus yang Nabi terima secara direct daripada direct sebut lebih pada orang putih kan, orang Melayu sebut secara terus daripada Allah Subhanahu wa taala ialah ibadat solat. Hal lain semua melalui perantaraan Jibril. Haji ke, puasa ke, zakat ke, mana-mana ibadat yang lain semua melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Solat satu-satunya ibadat, satu-satunya hadiah yang special yang Allah nak bagi kepada Nabi untuk Nabi dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi relevan masjid ke masjid ke masjid ni, itu tujuan dia. Sebab tu disebut dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi bila Nabi pergi mana-mana tempat, bila nak balik ke rumah, Nabi akan singgah di masjid. Ini antara sunnah. Kan, nak pergi berjalan mana pun untuk kita hiburkan hati kita sebagaimana Allah nak hiburkan Isra Mi'raj kepada Nabi SAW melalui masjid-masjid. Kan seolah-olah kita kalau bawa keluarga habis PKPP nanti kat negeri lain, kan, singgah masjid semayang, singgah masjid semayang, balik pula ke Perlis, singgah masjid pula. Ini antara sunnah. Kan, jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, dalam hadis riwayat Tirmizi bagaimana Nabi sebut tentang kepentingan solat. Nabi kata awwalu ma yuhasabu bihil abdu bihi yaumal qiyamah min amalihi as-salah. Nabi kata perkara yang paling awal yang akan dihisab kepada seorang hamba daripada amalan dia ialah salat. Kita nak hisab amalan kita depan Tuhan nanti, solat hak mula-mula. Hak mula-mula. Nabi kata fa in saluhat faqad aflah wa faz. Siapa yang semaya dia soleh, elok, bersih, khusyuk, cukup syarat, rukun pun semua, selamat dia. Wa in fasadat, kalau semayang dia rosak, kan Tuhan kata fawailul musallin, celaka untuk orang solat, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Kan celaka untuk orang yang solat, kan, yang lalai dalam mengerjakan solat, sama ada solat di luar waktu ataupun solat dalam keadaan dalam solatnya tidak khusyuk ataupun tidak cukup syarat, celaka untuk dia. Begitu juga celaka untuk orang yang solat nak tunjuk ke orang solat, wal'ayazubillah. Kan, jadi sebagai muhasabah untuk kita ialah pastikan ibadat solat yang kita lakukan, yang pertama ikhlas, dan yang kedua ikut Nabi SAW. Ingat, kan, saya berpinjam kata Dr. Basit, dia kata jangan ikut dan, baru dapat kalimah ni malam ni. Solat ikut siapa? Ikut Nabi, bukan ikut dan. Dapat modal baru malam ni. Kan, faham? Sekali lagi saya ulang, solat ikut siapa? Nabi, bukan ikut dan. Okey, pandai belaka dah. Jadi setakat tu cukup 8 minit tepat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, sidang penonton, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi solat tu penting, ya, para jemaah sekalian, dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai ibu bapa yang mempunyai anak kecil barangkali, ataupun cucu, Tok Wan lah kan, Tok Wan yang mempunyai cucu. Jadi macam mana nak terapkan anak-anak kita untuk solat ataupun lekat solat 5 waktu dengan cara bawalah ke masjid, kan, dengan cara solat yang sempurna, insya-Allah kita dapat menjadikan seseorang itu mukmin yang baik di dunia dan di akhirat. Jadi kita pergi kepada persoalan seterusnya kepada ahli panel kita Al-Fadhil Doktor, yang mana soalan ini merupakan soalan yang terakhir dalam pusingan yang kedua. Jadi bila mana tadi kita dah cerita tentang Isra dan Mi'raj, Nabi SAW, antara pengajaran dan i'tibar. Jadi boleh tak Al-Fadhil Doktor huraikan apakah pengajaran
yang kita umat Islam boleh ambil manfaat ataupun dapat daripada peristiwa ataupun kisah Isra dan Mi'raj yang terjadi kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan sedikit pengajaran ataupun pengajaran tersebut dapat memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyatafaddal mashkura ya doktor. Terima kasih kepada tuan moderator. Tuan-tuan perempuan yang dihormati sekalian, perkara yang pertama yang saya nak simpulkan di sini, kita nak ambil mauqif Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mauqif pendirian Abu Bakar As-Siddiq dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kata Abu Bakar, ketika mana Rasulullah SAW sampai di Mekah kan pagi tu, dan Rasulullah pun, ya, ini adalah tanggungjawab Nabi nak kena sampaikan. Kalau kita pun duk fikir macam mana nak sampai ni, ya, macam mana nak sampai kepada masyarakat ni, sedangkan peristiwa itu memang berlaku, tapi pada pandangan akal manusia tak mungkin. Jadi bila duk fikir macam tu, datanglah pemuka Quraisy. Apa hal ni wahai Muhammad, nampak aja ada sesuatu tak kena. Nabi bila dah ditanya macam tu, peluang keemasan lah, cerita balik lah apa yang berlaku. Jadi dia kata, kalau macam ni kita panggil semua orang lah supaya dengar apa cerita. Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah faham lagi cantik lah, biar semua orang dengar. Sedangkan hak puak-puak pemuka Quraisy ni, itu dia panggil istihza, nak bagi semua dengar, apa dengar lah orang gila ni cakap. Depa panggil Nabi kita sebagai orang gila. Wa ma sahibukum bimajnun. Allah tolak balik yang kata kawan kamu ni bukan orang gila. Depa panggil Nabi kita orang gila. Pasal duk cerita bab-bab berkenaan dengan Isra dan Mi'raj itu. Baik, saya tak mau cerita itu sebab kita nak simpul lah, takut tak habis pula. Lalu benda ni, perkara ni, kita tengok Abu Bakar, ini sahabat Muhammad ni, kita tanya dia, biar bagi dia bersama dengan kita. Akhir sekali pergi tanya kepada Abu Bakar tentang cerita ni. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah kata-kata Abu Bakar yang cukup menarik. Apa katanya? La in kana qala dhalik, kalaulah beliau, yakni Nabi SAW berkata yang demikian itu, laqad sadaqa, memang dia betul. Berlapik tu ayat dia tu, ayat Abu Bakar berlapik. Kalau itulah keluar daripada mulut Muhammad, memang dia betul. Tapi kalau bahasa dia panggil mafhum mukhalafah, kalau keluar mulut hang tobat aku tak percaya. Tu bahasa mafhum mukhalafah lah. Kalau keluar daripada mulut Muhammad, aku percaya 100%. Tapi kalau keluar daripada mulut orang-orang yang ghairi muthuq, yang tidak dipercayai ni, tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah jangan percaya. Terutamanya mereka yang ada kepentingan, bukan untuk mengangkat Nabi Islam, bukan untuk mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya ada kepentingan tertentu. Itu saya rasa pendirian kita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian kesimpulan yang kedua dan juga terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, cerita Isra dan Mi'raj ini adalah benda ghaibiyat, sam'iyat, yang kita tak boleh ukur dengan mata kepala kita. Dan dia samalah juga dengan perkara-perkara ghaib yang lain. Tak mungkin kita percaya kepada perkara ini, perkara lain kita tolak. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut benda ghaib, kita percaya kepada Allah. Apa saja yang diceritakan oleh Allah, oleh Nabi SAW, kita wajib mempercayainya. Kalau siapa yang tidak mempercayai, tidak ada masalah, lawan Al-Quran Al-Karim. Dah Allah kata dah, wa in kuntum fi
raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Wa marilah cabaran itu. Moga-moga berjaya, tapi Allah dah kata kamu tidak akan berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa setakat itulah sedikit kesimpulan, dan masa lebih kurang seminit dua, tuan moderator. Tuan-tuan dan puan-puan di sebelah luar sana itu, keluar daripada ruang solat ni, ada promosi daripada Kolej Universiti Islam Perlis, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita bagi peluang kepada anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, untuk melanjutkan pelajaran. Saya sebut ambil sikit. Kenapa kita sebut, tuan-tuan dan puan-puan? Pasal dia daripada MAIPS. Jadi perbelanjaan daripada MAIPS, tuan-tuan puan-puan, bayar zakat. Jadi bayar zakat kepada MAIPS. Jadi sebahagiannya itu diturunkan ke Kolej Universiti Islam Perlis yang sekarang ni berada di Kuala Lumpur. Jadi kok ada anak-anak, tuan-tuan, ataupun cucu ke, duk SPM lah ni, ataupun STAM ke, STPM ke, kalau berminat bolehlah tengok-tengok dulu di sebelah kanan nanti. Okay, sebab saya rasakan ada satu peluang yang cukup baik, terutamanya anak-anak negeri Perlis ni, anak-anak kita, cucu-cucu kita ni, kadang-kadang dia berminat terutamanya dalam bidang pengajian Islam. Ada bidang lain pun, nanti tuan-tuan boleh tanya lebih lanjut, terutamanya pengajian Islam. Sebab apa? Sebab kita bincang pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dan dengan maknanya nak kena analisa hadis tu biar betul, biar bagi dia sahih. Jangan ada benda-benda campuran-campuran yang boleh meragukan hadis itu. Jadi hatta di Kolej Universiti Islam ni, dia ada satu fakulti, saya daripada fakulti pengajian Islam, dia ada fakulti yang lain, iaitu fakulti Quran dan Sunnah. Sebab kita nak memertabatkan Al-Quran, Kitabullah, dan juga Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Yang baik daripada Allah, yang kurang saya mohon ampun, minta maaf kepada Allah Taala, dan juga minta maaf tuan-tuan dan puan-puan di atas sebarang kesilapan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas pencerahan Al-Fadil Doktor. Alhamdulillah para jemaah dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita sekarang ini berada di penghujung program kita pada malam ini. Jadi secara kesimpulannya, ada dua yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, kita sebagai seorang Muslim yang baik hendaklah kita mengikut teladan Nabi SAW. Kalau boleh lepas ni, yang tak solat, jom solat. Yang solat lambat, solat awal. Seperti benar dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah kamu sembahyang. Maksudnya sembahyang 5 waktu kita lah yang difardukan ke atas kita, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua ni, kita semua ni secara berjemaah. Dituntut untuk kita melakukan solat secara berjemaah. Dan kita termasuk bersama dengan orang yang rukuk. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita solat. Jangan tinggal solat. Rugi dan merana kita di hari akhirat kalau kita tinggalkan solat. Dan yang kedua, konklusi daripada Al-Fadil Dr. Abdul Basir kepada anak-anak ataupun ada ibu bapa yang mempunyai anak-anak SPM ataupun diploma, bolehlah mendaftarkan diri ke Kolej Universiti Islam Perlis. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Satu-satunya universiti yang memberikan allowance khas, memberikan beasiswa kepada orang yang belajar dalam tu. Jadi berlumba-lumbalah untuk memasuki kuib. Dan solat, yang penting solat. Solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Fahamlah. Kalau yang faham tu fahamlah. Yang tak faham tu musibah. Jadi setakat itu dahulu forum kita pada malam ini. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.